Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, jadi hari ini kita akan masuk bab 4 untuk matematik tambahan tingkatan 4 iaitu indeks, set dan juga logaritma. So untuk hari ini kita akan fokus kepada 4.1 hukum indeks. So dalam tajuk ni apa yang kita akan belajar? Jadi kita akan belajar mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Dan yang seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. So itu apa yang kita akan belajar dalam topik ni. Sebelum tu kita imbas balik apa yang kita dah belajar masa menengah rendah. Baik, jadi E kuasa N bermaksud ada berapa banyak E yang kita darabkan sebanyak N kali. So contoh, kalau kata 2 kuasa 5 bermaksud 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2 ada 5 kali 2. So jawapannya adalah 32. Baik, yang seterusnya A kuasa negatif N. Kalau tadi A kuasa N, kalau A kuasa negatif N bermaksud 1 per A kuasa N. Bermaksud dia dekat bawah. A kuasa negatif N bermaksud 1 per A kuasa N. Contoh, katalah 2 kuasa negatif 5. Jadi kita akan tukarkan dalam bentuk pecahan 1 per 2 kuasa 5. So kita selesaikan, dia akan jadi 1 per 32. Itu adalah kuasa A kuasa negatif N. Baik, yang seterusnya kuasa pecahan A kuasa 1 per N. A kuasa 1 per N bermaksud punca kuasa N. Contohnya kalau saya kata 8 kuasa 1 per 3 sama dengan punca kuasa 3 bagi 8. Dan jawapannya adalah 2. Baik, yang seterusnya dalam kurungan A kuasa M, kemudian ada kuasa N sekali lagi. Jadi kalau dia ada kurungan, ada kuasa di luar, kita darabkan. Contohnya 2 kuasa 3 kuasa 2. So kalau kita darabkan, kita akan dapat 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Baik, kalau darab pula dengan syarat dia punya asas dia adalah sama. So A kuasa M darab dengan A kuasa N. Kalau dia punya asas dia adalah sama, base dia sama, so kita boleh tambahkan kuasa tu. So dia akan jadi M tambah N. Contohnya 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3 sama dengan 2 kuasa 5 tambah 3. So kita tambahkan. So dia akan dapat 2 kuasa 8. 2 kuasa 8. Baik, yang seterusnya bahagi. So kalau darab jadi tambah, bermaksud kalau bahagi jadi tolak. So kalau bahagi jadi tolak. So kuasa M tolak N. Contoh 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 3. So 5 tolak 3, kita akan dapat 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat 4 lah. Sekarang kita akan tengok soalan mempermudahkan ungkapan algebra yang berikut. Soalan A. Baik, kita pergi pada soalan A. 4 kuasa 2N darab dengan 4 kuasa M bahagi dengan 4 kuasa N. So apa yang kita buat? Macam yang ini saya naikkan ke atas. Saya naikkan ke atas dulu. Naikkan ke atas. Kemudian kita tengok ada darab dan bahagi. So kita tengok balik hukum indeks yang ada di kanan ni. So kalau darab jadi tambah, kalau bahagi jadi tolak. So kita selesaikan untuk N dulu. So 2N tolak N. So ni kita selesaikan kemudian. So kita akan dapat jawapan dia 4 kuasa N tambah M. Baik, soalan B. 3 kuasa M tambah 2 tolak 3 kuasa M per 3M. So yang ini kita tengok dia tolak. So kalau tolak, dia tak ada jadi bahagi ke macam mana? So caranya adalah kita kembangkan pecahan dulu. So kita akan dapat 3 kuasa M tambah 2 per 3 kuasa M tolak 3 kuasa M per 3 kuasa M. So 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M, yang ini kita dah boleh bahagikan jadi satu lah. So ini bila bahagi, kita tahu bila bahagi dia tolak. So M tambah 2 tolak M.
Okay, so ini kalau selesaikan kita akan dapat 3 kuasa 2 tolak 1. 3 kuasa 2 dapat 9. 9 tolak 1 sama dengan 8. Okay, sama dengan 8. Okay, kita pergi kepada soalan D. Okay, nampak macam panjang, macam complicated. Okay, ingat apa-apa pun step by step, jangan gopoh. Okay, jadi yang pertama sekali kita nampak dekat belakang ni dia ada 4AB kuasa 3, kuasa negatif 4. Okay, so bila ada kurungan, apa yang kita kena buat? Kita kena darabkan. Okay, darab di sini, kita kena darabkan semua sekali. Maksudnya 4 kuasa negatif 4, A kuasa negatif 4, B kuasa 3, darab dengan negatif 4. Okay. Dan bila kita permudahkan, dan kita susun balik nombor dengan nombor, A dengan A, B dengan B. So kita akan dapat macam ni lah. 4 darab 4 kuasa negatif 4, A kuasa 3 tolak 4. Okay, B kuasa 2 tolak 12. Okay, kita selesaikan. So kita akan dapat, okay, 1 tolak 4, mana datang 1 ni? Okay, 1 ni sebenarnya adalah 4 kuasa 1. 4 ni adalah 4 kuasa 1. Okay, mana-mana nombor yang kuasa dengan 1 akan dapat nombor tu balik. So 4 kuasa 1 adalah 4. So dekat sini kita tunjukkan semula dia punya kuasa supaya mudah untuk kita kira. So kita akan dapat 4 kuasa negatif 3, A kuasa negatif 1, B negatif 10. Okey, dalam penulisan matematik kita tak nak jawapan akhir kita adalah dalam kuasa negatif. So apa yang kita buat, kita bawa dia turun ke bawah dan kita dapatkan kuasa dia positif. Okey, A kuasa 1 tak perlu tulis 1 ni. So kita permudahkan, dia akan jadi 64, A, B kuasa 10. Okay, so ini adalah soalan D. Okay, kita tengok soalan soalan C. Baik, so yang ini ada kurungan, ada darab, ada bahagi dan ada kurungan lagi. Okay, so kita buat satu persatu. Okay, so sekarang dia bahagi X, Y kuasa negatif 4. Okay, so bahagi, saya bawa turun ke bawah. Okay, baik, ini dia nak tanya balik. Kenapa dia jadi tolak 4? Okey, kalau ikutkan konsep dia, kalau dia dekat bawah, kalau kita nak bawa dia naik atas, dia akan jadi negatif. Jadi disebabkan dia dah negatif, kalau kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif sekali lagi. So negatif-negatif akan dapat positif. Okey. Okey, so kita selesaikan. Ini kita kembangkan, kita akan dapat X kuasa 4, Y kuasa 4. So darab bermaksud tambah. So 500 X kuasa negatif 2 tambah 4, Y kuasa 2 tambah 4. Okay, so kita selesaikan yang ini. So dapatlah jawapan dia 500 X kuasa 2, Y kuasa 6. Okey, baik, soalan yang seterusnya masih lagi mempermudahkan ungkapan algebra. Okay, soalan yang pertama. Okay, so yang ini kita ada huruf dan juga ada pemboleh ubah. So huruf kita biarkan huruf, so biar kita bawa ke depan. Dan kita tengok dia punya pemboleh ubah dia A kuasa negatif 1/3 darab dengan A kuasa negatif 1/2. So kalau darab kita buat tambah. So kita tambahkan kuasa dia dan kita akan dapat jawapan dia 2A kuasa negatif 5/6. So 2A kuasa negatif 5/6. Okay, sama macam tadi, kita tak nak kuasa jawapan akhir kita adalah negatif. So kita bawa dia turun bawah. So kita akan dapat 2/A kuasa 5/6. Okay, so kalau kita tengok hukum yang kedua, okay, kuasa pecahan bermaksud dia macam ni, punca kuasa N. So kalau kita ubah, dia akan jadi 2 per punca kuasa 6 A kuasa 5. Okay. Baik, kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Okay, so dia 2A kuasa negatif 2 bahagi A kuasa negatif 3/2. Okay, so bila bahagi, dia ditolak. So kita bawa ni atas, so dia akan jadi tolak. So tolak-tolak jadi positif. So kita dapat jawapan dia 2A kuasa negatif 1/2. Okay, sama macam tadi, kuasa negatif kita jadikan positif dengan bawa ke bawah. Okay, A je yang bawa ke bawah bukannya 2. 2 ni dia tak terkesan pun dengan kuasa negatif 1/2. Sebab kuasa negatif ni bukan 2 punya, A punya.
Okey, so kita tukar bentuk A kuasa 1/2 jadi dalam bentuk punca kuasa. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, punca kuasa 3 A kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 A kuasa negatif 3. Okey, so kalau macam ni, first kita tukarkan dalam bentuk kuasa pecahan. So kita akan dapat A kuasa 2/3 darab A kuasa negatif 3/2. So tengok hukum yang kedua ni So kalau dia ada punca kuasa, dia akan jadi pecahan. Okay. So bila darab jadi tambah, kita selesaikan macam biasa. Kita dapat jawapan dia A kuasa negatif 5/6. Okay, A kuasa negatif 5/6. Kita bawa turun bawah dan kita akan dapat jawapan dia 1 per punca kuasa 6 A kuasa 5. Okay. Baik, okay, kita tengok yang contoh yang seterusnya. Okay, nampak macam complicated. Okay, semua sebenarnya ni benda yang sama macam kembangan. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena darab 1/1. Bermaksud A kuasa negatif 1/2 darab dengan A kuasa 3/2 darab dengan 2A kuasa 1/2 darab dengan negatif 3A kuasa negatif 1/2. Okay, so kita darabkan. So bila darab jadi tambah. So kita selesaikan, kita akan dapat A tambah 2 kuasa kosong tolak 3A kuasa negatif 1. Okey, kalau kuasa kosong bermaksud dia adalah 1. Apa-apa nilai, apa-apa pun boleh ubah kecuali kosong. Kalau kita kuasakan dengan kosong, kita akan dapat jawapan dia 1. Okay, so 2 dalam 1 dapat 2 lah. Okey, so yang ini 3A kuasa negatif 1. Sebab kuasa dia negatif, kita bawa turun bawah. Okey. Baik, yang seterusnya, tunjukkan bahawa soalan A 7 2x tolak 1 sama dengan 49 kuasa x per 7. Okey, so yang ini kita nak buktikan left hand side sama dengan right hand side. Okey, so saya ambil right hand side 49 kuasa x per 7. Okey, saya permudahkan. Maksudnya saya cari okey 49 ni 7 kuasa berapa? Sebab sekarang ni kita cerita pasal nombor 7. 7. Okay, so kita cari 7 kuasa 2 adalah 49. So kita dapat macam ni lah. 7 kuasa 2x per 7 kuasa 1. Okay, so bila dia bahagi, okay, kalau bahagi jadi tolak. So kita akan dapat 7 kuasa 2x tolak 1. So sama dengan bahagian yang di sebelah kiri. Jadi selesai. Okey, baik, soalan yang seterusnya. Okey, 3x tambah 4 3 kuasa x tambah 4 tambah 3 kuasa x tambah 5 tambah 3 kuasa x boleh dibagi tepat dengan 25. Okey, so yang ini apa yang kita nak buat? Kita kembangkan dulu. Okey, so kita kembangkan daripada 3 kuasa x tambah 4 kita pecahkan jadi 3 kuasa x darab dengan 3 kuasa 4. Okey, yang lain pun sama. Okay, so kita selesaikan. So maksudnya kita tekan kalkulator. So 3 kuasa 4 kita akan dapat hasil tambah ni kita dapat 325. Okay, 325 darab dengan 3 kuasa x. Okay, so soalan dia nak tanya boleh tak dibahagi tepat dengan 25. So kita bahagi dengan 25, kita dapat 13. Dia tak ada baki. So bila tak ada baki bermaksud dia boleh dibahagi tepat dengan 25. Kalau ada baki ataupun bila kita tekan kalkulator dapat nombor perpuluhan bermaksud dia tak boleh dibahagi tepat. Okay, so macam ni kita buat conclusion boleh dibahagi tepat dengan 25. Okay, baik, yang seterusnya menyelesaikan masalah. Okay, dalam bahagian ni kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okay, contohnya macam ni. Jika A kuasa M sama dengan A kuasa N, maka M sama dengan N. Jika A kuasa M sama dengan B kuasa M, maka A sama dengan B. Okey, tengok ni macam pening, kita tengok contoh. Okey, dia senang je. Kalau dia punya asas dia adalah sama, 5 dengan 5, kuasa dia adalah sama. Okey, maka X sama dengan 4. Okey, kalau kuasa sama, maksud dia asas dia adalah sama. Okey, so kalau kuasa dia 5, 5, so sini X, sini 5, maka X adalah 5. Okey, syarat dia adalah kalau kita nak bandingkan kiri dan kanan, dia mesti hanya ada satu-satu. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada 5
ada 1 5 dan 1 5 dekat sini. Dia tak boleh dekat sebelah kanan ataupun sebelah kiri ada 2 3 ungkapan. Dia kena ada 1 je. Maksudnya 1 banding dengan 1 baru kita boleh bandingkan. Okey, kita tengok contoh. Okey, soalan dia, selesaikan setiap persamaan berikut. So, tak kisahlah soalan tu maths ke and maths ke, kalau arahan dia selesaikan, bermaksud dia minta kita cari nilai pemboleh ubah. Okey, soalan yang pertama, selesaikan 32 kuasa X sama dengan 1/8 kuasa X tolak 1. Okey, pertama sekali kita cuba tukarkan dalam bentuk yang termudah. Okey, 32 dan 8. So kalau tengok dekat sini yang paling asas yang paling kecil adalah 2. So kita tukarkan 32 adalah 2 kuasa 5 dan 8 adalah 2 kuasa 3. Okey. Baik. So bila dia pecahan kita boleh bawa ni atas tapi dengan syarat kita negatifkan kuasa dia. Okey, sekarang kita dah ada satu asas 2 di sebelah kiri, satu asas 2 di sebelah kanan. So kita dah boleh bandingkan. Jadi kita hanya ambil dia punya kuasa sahaja. So kita ambil 5x sama dengan negatif 3 dalam kurungan x tolak 1. Kemudian kita selesaikan macam biasa. Okey, dan kita dapatlah jawapan dia x sama dengan 3/8. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. A kuasa 5 sama dengan 234. Okey, so sekarang kita tak tahu nombor apa kuasa 5 dapat 234. Okey, sama ada nak guna kalkulator ataupun nak guna try and error. Okey, jadi kalau pun boleh kalau nak guna kalkulator. Okey, katakanlah kita masukkan punca kuasa 5 234. Okey, baik. Kalau kita masukkan dekat kalkulator, dia takkan dapat, dia akan tunjukkan jawapan 2.97 lebih kurang macam tu. Okey. Okey, baik. So kita bundahkan, kita akan dapat 3. So yang jawapan dia adalah A sama dengan 3. Okey, A sama dengan 3. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini panjang sikit. Okey, so kita ada 27 darab 81 kuasa 3x sama dengan 1. Okey, so yang ini kalau kita tengok 27 dengan 81 asas dia adalah 3. So kita boleh cari dalam asas 3. Okey, 27 kita pindahkan ke sebelah kanan supaya mudah untuk kita bandingkan. Okey, so kita dapat 3 kuasa 4 darab 3x sama dengan 1/3 kuasa 3. Okey, kuasa 3 kuasa 3 kita bawa ni atas, so kita dapat kuasa negatif 3. Okey, sekarang asas 3 dah sama, kita bandingkan sahaja. So 12x sama dengan negatif 3. So kita dapatlah jawapan x sama dengan negatif 1/4. Okey. Baik, so ini kalau kita selesaikan menggunakan hukum indeks. Okey, dalam video yang seterusnya nanti saya akan ajar macam mana nak selesaikan soalan yang melibatkan algebra ataupun indeks ataupun log sekalipun menggunakan kalkulator, iaitu menggunakan mode alpha. Okey, so itu untuk video yang seterusnya lah. Okey, so setakat itu saja untuk kali ini. Okey, Assalamualaikum.